wasallam. Itu contohlah. Jadi kalau kita rasa okey je, redha je, makna petanda lemah iman kita. Atau ketika mana Allah dihina di kalangan manusia kan, Allah dihina, ataupun agama Allah diperhina, hukum Allah diperhina, hukum Allah dipersendakan, kalau kita tak marah, maka petanda lemahnya iman kita, naudzubillah. Sebab tu disebut adamul ghadabi idzan tuhikat maharimullah azza wa jalla. Huraian dia. Jadi ini disebabkan telah hilang sifat cemburu dalam hati mereka, sehingga menyebabkan dia langsung tidak bertindak marah apabila kemuliaan agama Allah diperkotak-katikkan. Saya tengok dia punya. Okay. Adamul ghadabi idzan tuhikat maharimullah azza wa jalla lianna lahbal ghirah fi qalbi qad intafa wa ta'attalat al-jawarihu an inkar fala ya'muru sahibuhu bima'rufin wala ya'muru sahibahu bima'rufin wala yanha 'an munkarin wala yata'ammaru wajhuhu qad billahi azza wa jalla wa rasul sallallahu alaihi wasallam yasifu hadzal qalb al-musab bid-dhaf biqaulihi fil hadis as-sahih ta'rudul fitan 'alal qulubi kal khasir 'udan fa ayyu qalbin ashrabaha ay dakhalat fihi dukhulan tamman nukita fihi nuktatun sauda. Dia katakan ini disebabkan telah hilang sifat cemburu dalam hati mereka, sehingga menyebabkan dia langsung tidak bertindak marah. Dan ada ulama yang berikan contoh, kan? Contoh orang tak cemburu pada agama ni samalah. Contohnya seorang suami yang tak cemburu pada isteri dia. Langsung tak cemburu. Cemburu yang tak digalakkan, cemburu buta. Cemburu tanpa usul periksa. Tetapi cemburu pada isteri tu mesti ada pada seorang lelaki. Maknanya dia takkan boleh tengok kalau isteri dia bebas bercampur gaul dengan mana-mana lelaki. Dia takkan redha, takkan suka melihat isteri dia keluar rumah balik tengah malam, sebab ada perasaan cemburu dalam diri dia. Tetapi kalau dia tak cemburu pada isteri dia, isteri nak keluar malam, mana-mana lelaki nak ambil isteri dia, nak bercakap dengan isteri dia, tak rasa apa-apa. Itu petanda teruk sangatlah, dayus. Kan? Ad-dayusu la yadkhulul jannah. Lelaki dayus takkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau anak-anak perempuan, anak-anak dia tak cemburu. Kan? Dia tengok anak orang lain belajar agama, anak-anak dia tak belajar, dia tak rasa cemburu. Melihat anak-anak orang lain belajar agama, mengamalkan agama, dia tak peduli. Yang penting dia kata anak aku makan, minum, hidup selesa sudah. Ibadat tu bagi dia tak penting. Kalau nak buat, tak nak sudah. Dia tak ada cemburu langsung melihat orang mengamalkan agama Allah, orang meningkatkan ilmu untuk memahami agama Allah. Isteri tak pakai tudung, isteri tak menutup aurat, anak-anak tak menutup aurat, dia tak rasa cemburu. Ini petanda lemah iman. Apatah lagi kalau sifat tidak cemburu ini berlaku pada orang yang tak cemburu pada agama dia. Agama Allah diperkotak-katikkan, hukum Allah dipersenda. Kan? Tuan-tuan tengok dalam internet sekarang ni, banyak orang mempersenda hukum Allah. Kita nak laksanakan hukum Allah ni, kita kena kaji dulu. Kaji lagi. Undang-undang Allah nak kaji apa lagi? Kerana kita merasakan bahawa undang-undang Allah ni tak sesuai di negara kita. Allah na'udzubillah. Seolah-olah kita hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang Allah ni kalau nak laksanakan kena kaji dulu. Sesuai tak sesuai. Allahu akbar. Bongkar dan sombongnya kita sebagai hamba Allah. Kita nak mempertikaikan undang-undang syariat Allah Subhanahu wa taala. Tengok dalam YouTube kan? Dia kata macam mana kita nak laksanakan hukum Allah? Masalah rotan pun tak selesai lagi. Allahu akbar. Dia kata rotan apa kita nak pakai? Alasan seolah-olah macam payah sangat nak laksanakan hukum Islam ni sebab tak tahu nak pilih rotan mana. Astagfirullahaladzim, teruk sangat. Mempersenda agama Allah. Dan takut-takut kalau dengan niat dia menghina, mempersenda, memperendahkan agama Allah, tercabut iman dia. Na'udzubillah. Walaupun dia sembahyang, wa in sama wa in salla wa in hajja, walaupun dia sembahyang, walaupun dia haji, walaupun dia solat, tapi kalau dia menghina Allah dalam keadaan begitu, terkeluar dia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat dia nak menghina, nak menyatakan bahawa hukum Allah ni tak layak untuk dilaksanakan sebab negara kita ni pelbagai bangsa dan sebagainya. Na'udzubillah. Kan? Hatinya tidak mampu untuk mendorongnya, hati ataupun iman yang tidak mampu untuk mendorongnya berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran, sehingga akhirnya tidak nampak daripada riak wajahnya kemarahan apabila perkara yang sama dilakukan oleh orang lain. Bila dia tak rasa cemburu, dia tak rasa marah agama Allah diperhina, maka kalau orang lain buat pun dia tak rasa apa. Orang hinalah Nabi, hinalah Islam, hinalah Allah, kan? Dia tak kisah. Yang penting dia kata aku boleh makan minum, aku hidup senang, kenderaan aku hebat, dah.
Orang nak hina Islam ni, peduli apa dia tu? Jangan hina aku sudah dia tu. Tengok, ada orang sampai peringkat tu. Kan? Dia tak peduli agama Allah dipersenda, umat Islam diperlekehkan, umat Islam diperkosa dan sebagainya. Itu petanda lemah iman dalam diri kita, na'udzubillah. Dan ana pernah cek kenapa orang lelaki ni kalau tak cemburu pada isteri. Sebab apa orang lelaki ni kadang-kadang timbul perasaan tak cemburu pada isteri dia. Isteri nak buat apa tak kisah. Bukan cemburu buta ni maksud ana ni. Cemburu yang syar'i. Cemburu syar'i. Ghirah syar'iyah. Kan? Cemburu syar'i ni maknanya dia tak peduli isteri dia keluar malam ke tak balik ke. Kalau saya kata bang malam ni saya tak balik bang. Tak balik pun tak apa. Abang tak balik malam ni. Rupanya sama. Astagfirullahalazim. Kan? Padahal dia tak kisah bini dia tak balik. Bini dia ikut jalan depan, dia ikut keluar belakang. Terbalik pula, kan? Tak apa, dia kata yang tak balik pun tak apa. Abang pun niat malam tak nak balik tu. Mungkin 3 malam tak balik lagi teruk. Kan? Rupanya si suami pun ada agenda lain. Kan malam ni bang, malam ni mungkin ai tak balik sebab ai ada parti. Ai ada parti juga dia kan. Mana sama. Sebab suami buat dosa dan maksiat, maka dia merasa tak cemburu kalau isteri juga melakukan dosa dan maksiat. Kalau si ayah terjerumus, terjebak, bergeluman dengan dosa dan maksiat, maka dia tak cemburu kalau anak-anak melakukan dosa dan maksiat. Kalau ayah mak tak solat, maka dia tak cemburu melihat anak yang tak solat. Sebab bagi dia, aku pun tak solat, engkau tak solat, biasalah. Maka 7 keturunan tak solat, keturunan ke-8 baru solat. Itu masalahnya kan. Jadi maknanya kecuali mereka man rahimah rabbuh, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah, Allah Ta'ala buka pintu hati dia, dia bertaubat dan dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan sampai hati kita ni tak cemburu, tak marah melihat hukum hakam Allah, agama Allah, Allah sendiri dan Rasulnya dipersenda. Na'udzubillah. Hatinya ataupun imannya tidak mampu mendorongnya berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran, sehingga akhirnya tidak nampak daripada riak wajahnya kemarahan apabila perkara yang sama dilakukan oleh orang lain terhadap agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah telah menggambarkan, pernah menggambarkan hati orang seperti ini dalam sabdanya, ta'rudul fitan alal qulubi kal hasir. Dibentangkan ujian-ujian. Ujian-ujian ni, ujian lah dalam kita tengok orang hina Islam, itu satu ujian. Bagaimana hati kita bertindak? Ujian fitnah. Fitnah dalam bentuk orang menghina agama Allah, orang menghina hukum Allah, orang menghina Allah, orang menghina Rasulullah. Dibentangkan fitnah itu, bagaimana hati dia bertindak, tindak balas hati dia, reaksi, the reaction of the heart. Kan? Bagaimana hati dia bertindak balas. Kan? Kalau dia sekiranya hati dia McDonald je, buat tak tahu, tak peduli je, redha dengan penghinaan tersebut, maka ibarat fitnah itu menjalin dalam hati dia. Bila sempurna jalinan itu, maka tertitiklah satu titik hitam dalam hati dia. Macam kita jalin tika tu, bila satu jalinan tu sempurna, dia jahit tepi kan, dah tak boleh buka dah. Maka sempurnalah satu jalinan, tertitiklah satu titik hitam dalam hati dia. Lepas tu berlaku lagi fitnah, orang hina Nabi pula, dia tak kisah. Ada tuan-tuan saya jumpa, orang panggil ustaz lah tu, pelik ustaz, orang panggil ustaz kat dia. Orang tanya ustaz, macam mana ustaz pandangan ustaz orang hina Rasulullah? Dia kata baru seorang, dia kata banyak lagi Nabi dia tak hina. Ada cakap macam tu. Ustaz apa? Ustaz orang lagi. Dia kata bawa tak apa, dia kata setakat Nabi Muhammad je, dia kata banyak lagi Nabi yang dia tak hina. Jadi kita tak apa, kita boleh bertahan lagi. Mana boleh orang hina Nabi kita kata macam tu, kan? Nanti dah habis semua kena hina, baru kita bertindak. Takkanlah macam tu, kan? Maknanya sampai peringkat tu, orang sanggup mendengar penghinaan terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan ingat kan, ketika mana pribadi Nabi dihina, tetapi apa yang berlaku sebaliknya, kan? Banyak apanya tindakan-tindakan musuh-musuh Islam ni dia buat, dia rencana untuk melemahkan Islam, untuk memalukan Islam, tetapi akhirnya terbalik jadinya kesan dia. Ramai pula orang-orang yang dulunya bukan Islam memeluk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apalah dia buat. Contohnya sekarang ni dia nak hina lagi, akan ramai lagi orang-orang yang bukan Islam ni akan cuba mencari siapa sebenarnya peribadi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Macam mana pernah cerita kat tuan-tuan kan, seorang Hindu, Sami Hindu, antara Sami yang besar dekat Pulau Pinang. Dia kata memang setiap kali dia mengajar pelajar-pelajar Hindu dia, yang datang ke kuil ni, dia mengajar, antara benda yang dia ajar, benci Muhammad. Sebab Muhammad ni kaki seks, Muhammad ni gitu, Muhammad ni gila, Muhammad ni Nabi kepada umat yang paling bodoh. Kalau umat Nabi dia bodoh, umat dia pun bodoh, betul?
Nabi dia hina sangat, dia hina Nabi. Sehinggalah satu hari murid dia kata, guru hina-hina Nabi ni, guru pernah ke baca kisah hidup dia? Kebetulan budak ni pernah seorang kawan dia hadiahkan dia buku tentang who is Muhammad. Ada kawan Islam dia hadiahkan budak ni. Dia kata aku tak pernah tahu lah, tapi aku tahu media massa dalam buku-buku yang aku baca semua menghina Muhammad. Jadi dia terpengaruh dengan media massa dan buku-buku yang menghina Muhammad ni. Tapi dia tu cikgu tak pernah baca bagaimana pandangan orang Islam terhadap Rasulullah tentang Muhammad. Dia tu elok cikgu baca dulu sebelum cikgu teruskan cikgu punya penghinaan terhadap Muhammad. Lepas tu kita biasa pinjam. Malam tu dia baca buku tu, malam tu juga dia mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis dia kenapa aku menghina seorang peribadi, manusia yang begitu mulia di kalangan manusia dan di sisi Allah Tuhan dia. Malam tu juga dia pergi cari masjid, dia memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada orang yang menghina Nabi kepada orang yang memuji dan mencintai, sehingga dia tulis satu buku pula, Rasulullah, kalau engkaulah cinta hatiku pula dah. Daripada orang yang benci Nabi, lepas tu dia tulis satu buku dalam masa sebulan, dia keluarkan buku tu, tajuk dia Muhammad, engkaulah kekasih hatiku. Kan pelik tuan-tuan. Daripada orang yang menghina, tapi dia kenal Rasulullah, berubah hati dia. Begitulah yang berlaku di barat sekarang ni. Setiap kali mereka menghina Islam, wa makaru, mereka cuba nak makar, buat benda-benda yang tak baik pada Islam. Wa makaru wa makarallah. Allah Ta'ala pun buat perencanaan atas mereka. Terbalik pula. Saya tengok video baru ni, umat Islam sekarang ni bangkit kebangkitan Islam di mana? Di Belanda, Jerman. Di Jerman tu, kalau anda boleh tunjukkan video dia, lepas ceramah Syekh tu asalnya Kristian, telah memeluk agama Islam. Selepas ceramah dia, satu stadium masuk Islam. Bukannya satu masjid, satu stadium besar tu, semua Allahu Akbar, bersyahadah. Itu antara kebesaran Allah. Bila Islam dihina, kita bukan setakat marah lah. Kita jangan tunjukkan marah, bakar bendera, demonstrasi semata-mata. Kita panggil diorang buat dialog, kita ceritakan tentang kemuliaan Rasulullah SAW, tentang apa tu Islam. Sebab anda pernah jumpa Cina, dia memang tak pernah tahu apa tu Islam. Bila kita cerita apa tu Islam, tak sampai setengah jam angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semalam pun saya dengar ceramah kawan saya, seorang dulunya Kristian, hampir jadi padri lah kawan tu. Tuan-tuan pun pernah tahu nama dia, mungkin dia pernah datang kat masjid ni. Nama dia Muhammad Nicholas Brewster Abdullah. Jiran kita dia, tak jauh rumah dia. Semalam dia ceramah, dia kata bagaimana, dia tanya, dia pergi kat Penang ke mana baru ni, ada satu program kat sana. Lepas tu dia jumpa Cina yang dekat jual handphone ni, Cina banyak jual handphone kan. Lepas tu dia temu ramah Cina tu, dia kata, apa pandangan you tentang Islam? Dia kata Islam dia tak tahulah, tapi apa pandangan you tentang umat Islam? Dia kata orang Islam ni banyak baik, dia kata. Yang dia tengok lah, kan, baik, pakaiannya bagus, yang bagus lah dia kata kan. Yang tak baik pun ramai juga, kan. Yang baik, dia kata kebanyakan, dia kata majoriti umat Islam pada pandangan dia bagus, dia kata. Tutup aurat dia, lepas tu jaga solat dia. Mungkin dia tengok kawan-kawan dia yang ada booth kat situ kan, bila azan je dia bergili-gili solat. Dia tengok memang ada lagi, dia kata, orang Islam yang baik akhlak dia, pegang pada agama. Jadi tak ada yang buruk, dia kata. Setakat aku tengok tak ada buruk, dia kata. Baik je orang Islam, dia kata. Jadi kalau korang nampak semua baik, kenapa kau tak meluk Islam? Akhirnya alhamdulillah terbuka pintu hati budak muda tu, Cina tu, untuk memahami, untuk belajar tentang Islam. Dan Anas sendiri pun pernah pengalaman Anas, kan, dekat highway ni, dekat Seri Gombak tu. Sebelum share tu anda nampak seorang India berpeluh-peluh jalan kaki. Anda kata kenapa pula India ni jogging tengah-tengah hari, jalan tua, kan? Lepas tu anda berhenti ambil dia, lama dia nak masuk tu, dia pegang, dia kata kenapa haji berhenti, dia kata. Dia tahu pula kita haji, padahal tak haji lagi masa tu. Dia kenapa haji berhenti, dia kata saya nak ambil you lah, berpeluh-peluh ni, kan? Kenapa nak ambil saya? Banyak pula soal dia. Orang nak tolong dia, kenapa nak tolong saya? Ada niat lain ke? Dia kata pula dah. Dia ingat kita jahat, nak colek dia. Nak colek buat apa? India tua kan. Saya kata saya nak tolong lah you, kesian tengok you jalan dekat highway. Kenapa you jalan? Dia kata saya punya motor rosak, saya tak tahu nak buat macam mana. Mana motor? Dia kata motor dia tinggal kat batu kes tu. La ilaha illallah. Bayangkan dia jalan kaki, tak tahu nak pergi mana. Dia kata rumah dia menuju ke arah Pahang tu. Kesian betul. Saya kata tak apa, saya bawa awak. Naik-naik tu saya tengok dekat mata dia bekas macam orang kena parang. Baru saya perasan kan, gitu. Jadi kata
Dia encik kenapa encik tolong saya? Kata, sebagai manusia, Islam memang suruh kita tolong manusia. Wa ta'awanu 'ala, tak adalah baca ayat tu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah suruh kita tolong menolong. Tak kira kafir ke Islam ke, kalau dia dalam kesusahan kita tolong dia. Islam ada suruh itu macam ke? Ada. Tapi ramai orang tak tolong dia tu. Saya sudah jalan jauh dari Batu Kep, sekarang baru encik tolong. Mana ada orang tolong? Dia kata sabar je, kena aku balik kan. Tak apa saya nak tolong. Mana you nak pergi, saya hantar. Lepas tu dia tengok saya lama, dia pandang saya suspend pula, kenapa pula dia pandang aku. Dia tu, you kenal ke siapa saya? Saya tak kenal. Betul disebut nama dia. Saya dulu bekas penyinayang. Kenapa pula nak cerita kat saya? Bekas penyinayang, you nampak saya punya ni? Saya dulu kaki gaduh, memang kaki rompak, semua sejahat saya buat. Tapi saya pelik, you boleh tolong saya. Manalah saya tahu. Tapi pelik, kata saya orang jahat, berapa kali keluar penjara, tapi you nak tolong saya, you berani dengan saya. Saya nak takut apa, kata kan? Saya tolong ni kerana Allah, kerana Tuhan. Lepas tu saya borak-borak dengan dia. Akhirnya saya tanya dia pandangan dia tentang Islam. Dia kata saya tak tahu itu Islam, tapi saya tengok abang saya dulu, nama apa entah abang dia saya tak ingat. Lepas tu sekarang sudah masuk Islam, nama Yusuf, banyak baik, dia kata. Kan? Kalau you dah tengok abang you masuk Islam, sekarang suruh tukar nama Yusuf jadi baik, kenapa you tak masuk Islam? Saya borak-borak cerita pasal Islam, cerita pasal Allah ni. Dia kata ustaz, dia kata, baru dia tahu ustaz pula. Ustaz, bagi saya tempoh 2 tahun mau belajar. Tak apa, belajar dulu. Saya tak paksa kan you belajar. Kalau 2 tahun saya belajar, saya nampak itu baik Islam, saya insyaAllah masuk Islam. Amak bercenailah enak mendum sandikum habis. Tu. Dan rasa sekarang ni dia dah masuk Islam insyaAllah kan. Mungkin dia dah belajar kan. Jadi maknanya itulah kita melihat bagaimana dalam dunia hari ni banyak penghinaan terhadap agama Allah. So kalau kita biarkan, kita redha, seronok, suka tengok, maka diibarat jalinan tikar yang masuk dalam hati kita, maka tertitiklah satu titik hitam. Kan? Bila sempurna titik hitam itu, penuh hati kita dengan titik hitam, maka hati kita akan mengenal kebaikan dan kemungkaran, melainkan mengenal hawa nafsu yang telah menguasai diri dia. Dan kalau kita biarkan redha dengan kemungkaran maksiat, akhirnya penuh hati kita dengan benda-benda demikian. Na'udzubillah. Kesemuanya disebabkan hatinya yang telah terpesong daripada menyintai kebaikan dan membenci kemungkaran. Terbalik, patutnya hati orang beriman ni cinta kebaikan, benci kemungkaran, tapi terbalik, hati dia pula benci kebaikan, suka kemungkaran. Na'udzubillah. Sehingga hatinya menjadi lemah untuk mendorongnya melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lebih membimbangkan lagi, apabila dia mendengar perlakuan mungkar berlaku di atas muka bumi ini, akan tetapi hatinya redha terhadapnya. Lebih teruk lagi, kata Syekh ini, orang yang mendengar kemungkaran berlaku, bukannya dia benci, bukannya dia tolak, dia seronok, redha pula. Dia melihat dan dia mendengar, dia redha. Lagi teruk lagi. Sehingga Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, "Idza umilatil khati'atu fil ardi kana man syahidaha fakarihaha wa qala marratan ankaraha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiha kana kaman syahidaha fa hadzal ridha minhu wa huwa amalun qalbiyyun aw rathahu manzilatu syahidi fil ithmi." Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam satu hadisnya, sekiranya sesuatu kesalahan itu, sesuatu dosa dan maksiat itu terjadi, berlaku di atas muka bumi ini, maka sesiapa yang melihatnya dan membencinya, dia tengok tapi dia tak redha, dia benci. Kenapalah buat, walaupun dia tak boleh tegur, dia tak nasihat, dia tak tegur, dia tak guna kuasa, dia tak ada kuasa, cuma hati dia benci, dia tak redha, maka seolah-olah dia tidak melihatnya, maka Allah Ta'ala ampunkan dia daripada dosa melihat benda tersebut. Tetapi sekiranya ia redha dengan perbuatan itu, dia tak tengok, dia cuma dengar je, tetapi dia redha dengan apa yang orang tu cerita kat dia, maka seolah-olah dia menyaksikan benda itu, maknanya dia dianggap berdosa. Faham tak tuan-tuan? Kalau kita tengok perbuatan dosa maksiat, kita tak setuju, kita marah, kita engkar, tak sukalah, kita dianggap diampunkan dosa kita sebab kita tak setuju dengan perlakuan buruk itu. Tetapi kalau kita tak tengok, kita dengar je, kan? Syekh Syahrum, kenapa malam tadi kau tak pergi? Pergi mana? Aku tak tahu pun. Aku nak beritahu ni, dia kata malam tadi alhamdulillah tu kat tempat kita kan ada ronggeng, contohlah kan. Kita orang lama ronggeng, kenapa kau tak cerita kat aku?
Banyak dah tu. Yang perempuan je dekat 50 datang. Ronggeng kan. Yang lelaki lebih lah kan. Ronggeng macam kau tak beritahu, kau tak. Kalau orang Melaka kan, lah habau kau tak beritahu kan, contoh. Kan? Kenapa kau tak beritahu aku? Malam tadi kau tak dengar ada joget lambak kat tempat kita sampai 4 pagi. Kenapa kau tak beritahu aku? Kan? Yang kau tidur awal kenapa? Kau kejutkan aku, sanggup oh. Dia redha. Dia dengar tapi dia redha. Seolah-olah dia rasa menyesal pula kenapa dia tak join. Maka samalah seperti orang yang melakukan dosa tersebut. Kerana dia meredai perbuatan itu dan sebagainya. Kan? So tuan-tuan jangan terlibat dengan ronggeng. Ada lagi sekarang ni hidup balik. Di Indonesia hidup balik. Ronggeng ni. Lepas tu carilah right gang. Kan? Dia cek wrong gang. Lepas tu cek yang right gang. Betul. Itu yang salah tu. Itu yang rosak tu. Wrong gang dia cari. Gang yang tak betul. Kan? Jadi keredaan adalah merupakan amalan hati yang diberikan kedudukan sebagai saksi dalam masalah dosa. Jadi keredaan tu, orang yang redha dengan kemungkaran itu, dia samalah dengan dia melakukan perbuatan tersebut. Kan? Dia meredai perbuatan tersebut. Okey. Itu yang ke-8. Yang ke-9, wa minha hubbuz zuhuri wa hadha lahu suwarun minha ar-raghbatu fi ar-ri'asah wal imarah wa adamu taqdir al-mas'uliyati wal khatar wa hadha alladhi hadhara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innakum satahrusuna 'ala al-imarah wa satakunu nadamatun yawmal qiyamah fa ni'mal mardi'ah wa bi'sal fatimah. Qauluhu ni'mal mardi'ah ay awwaluha li anna ma'ahal mal wal jah wal ladzat wa qauluhu bi'sal fatimah ay akhiruha li anna ma'ahal qatl wal azal wal mutalabah bittaba'at yawmal qiyamah. Wa qala alaihi salatu wasalam in syi'tum amba'tukum 'anil imarati wa ma hiya awwaluha malamatun wa thaniyahuma nadamatun wa thalithuha azabun yaumal qiyamah illa man adal. Yang ke-9 antara tanda lemah iman anda membau perasan. Tuan-tuan kena ingat ni, na'udzubillah. Antara tanda lemah iman orang yang sukakan hubbuz zuhur war ri'asah, orang yang sukakan penonjolan diri, orang yang sukakan kemasyhuran, pangkat, kekuasaan ataupun kedudukan. Orang yang suka sangat nak tonjol diri dia. Ada tak dalam masyarakat kita? Apakah kerja yang orang suka nak tonjolkan diri? Kerja apa? Apa dia? Dia kalau masuk dalam bidang tu memang dia akan tertonjol walaupun dia tak nak menonjol. Apa dia? Contohnya orang yang masuk dalam bidang politik dengan niat yang tak betul. Kalau niat betul okey, niat untuk Islam tak apa. Dia masuk politik dengan niat untuk dipilih menjadi wakil rakyat ke, menteri ke, calon ke. Dia ada niat begitu sebab dengan niat bila dapat kuasa nanti, beserta dengan kekuasaan yang dapat itu, maka beserta dengannya harta, kekayaan, perempuan dan sebagainya. Dia nakkan kemasyhuran tu, na'udzubillah. Orang yang sukakan penonjolan diri, kemasyhuran, hubuz zuhur wa ri'asah. Antara petandanya dia kata, orang yang terlalu suka untuk menjadi ketua, pengarah ataupun pemimpin, sedangkan dia tidak berkemampuan untuk menanggung tanggungjawab dan amanah. Dia tak mampu sebenarnya. Macam baru ni 2 minggu lepas ada seorang mengadu kat saya, ustaz, dia kata, apa nak jadi pada masjid kami ni? Kenapa? Sekarang ni tengah berebut nak pilih jawatan kuasa baru. Masa tu lah, anda tak ingat kat masjid mana kan? Jadi dia kata, ustaz, kami tak kisah, kami yang AJK lama ni tak kisah. Kalau sekiranya yang AJK baru nak jadi AJK ni orang yang layak, tak ada masalah lah. Sebab amanah kan, benda jadi ketua ni amanah. Tapi yang pelik ustaz, katalah yang nak rebut jawatan tu 6 orang, yang betul-betul semayang 2 orang je, yang 4 lagi tak pernah nampak kat masjid, tapi nak jadi pengurusi masjid. Macam mana tu? Tak pernah datang masjid, Jumaat pun on off. Ada masa datang, dia tak datang, banyak tak datang, dia datang. Tapi nak berebut puas, nak jadi AJK masjid, antara nak jadi pengurusi, timbalan pengurusi dan sebagainya. Kan pelik dia kata. Tu kami pelik, macam mana nak buat ustaz dia kata. Kan nak jadi AJK masjid tetapi tak pernah datang masjid. Kan pelik tu, na'udzubillah. Jumaat pun on off. Mungkin dia kata Jumaat sebab lain tak tahu, tapi kalau ada sembahyang fardu pun tak datang, kan? Berjemaah, macam mana kita nak pilih dia sebagai ketua? Itu contohlah. Contoh yang ketara dalam masyarakat kita. Nak jadi tu, nak jadi ni, tapi lepas dapat jawatan tidur tu maksudnya tak buat apa lah. Tunggu pula pilihan raya akan datang 4 tahun lagi. Kempen pula, pilihlah saya. Boleh belah nak pilih dia. Masa bagi jawatan tu dia tak buat kerja. Contohnya kan. Ada orang yang demikian. Kan? Dia dapat kuasa tu, na'udzubillah, untuk mengumpul sebanyak-banyak kekayaan kepada dirinya. Bukan nak bantu
orang ramai ataupun rakyat. Kan? Ini benda dia real berlaku dalam kehidupan kita. Suka sangat jadi ketua, pemimpin, sedangkan dia tidak mampu menanggung tanggungjawab dan amanah. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya saya bacakan tadi, sesungguhnya kata Nabi, kamu amat menginginkan kepimpinan. Maknanya memang betul, manusia ni setiap daripada kita ni, Nabi kata memang antum satahrusuna alal imarah. Kamu suka sangat nak jadi pemimpin. Kalau tanya kita ni masing-masing lah, ikut kemampuan lah kan, nak jadi pemimpin tu pemimpin ni, ketua tu ketua ni. Memang semua orang ada niat untuk jadi demikian, termasuklah orang perempuan. Kadang-kadang orang perempuan lagi dahsyat lagi, kan? Bukan orang sini lah, tempat lain. Orang sini okey semua. Kadang-kadang orang perempuan jadi ketua lagi teruk pada orang lelaki. Ni banyak pengalaman saya tanya. Saya bukan tanya orang lelaki. Lepas katalah dia jadi pemimpin, saya tanya orang perempuan, macam mana bos you? Ustaz, habis-habis dia umpat je. Kita tanya, nak tanya yang baik. Tak guna ustaz, baiklah orang lelaki je tu. Orang perempuan ni kau main strict sangat dia tu. Lurus betul-betul, dia ikut betul-betul apa ni, undang-undang tu. Ikut law betul-betul. So, orang tak boleh langsung nak cuti, tak boleh itu, tak boleh. Baru tahu. Dulu masa orang lelaki, dia condemn-nya. Kan? So macam mana? Lebih baiklah yang dulu jadi ketua. Apa pandai muka. Tapi orang sini lah, orang tempat lain. Orang perempuan kan macam tu. Orang perempuan kalau jadi ketua, dia ikut betul-betul. Kan? Dia punya nak cuti payah. Padahal kan kita boleh minta cuti, tak boleh. Kan? Ikut betul-betul. Kalau kematian tu, mak ayah je kalau mati yang boleh cuti. Lain pada tu tak boleh. Ombo susahnya. Kan? Tak ada kompromi. Kalau orang lelaki kan okey, orang lelaki kan mudah sikit. Okeylah, orang lelaki mudah sikit. Orang perempuan masya-Allah. Kan? Tu contohlah. Tapi bukan orang sini insya-Allah lah kan. Secara umumnya. Tapi ada orang perempuan yang bagus. Tapi kadang-kadang perlu juga orang macam tu, pemimpin macam tu, supaya orang bawah tak naik kepala. Tu orang perempuan ni. Dia tak nak orang lelaki naik kepala dia sebagai ketua, dia buat betul-betul. Ikut betul-betul undang-undang. Dia tu buka buku undang-undang tu. Boleh ke tak boleh? Kan? Manual tu tak boleh lah dia tu. Boleh lah bos, cari je. Tak boleh saya kata, ikut undang-undang. Salah. Contohnya. Padahal kan dalam Islam ni kita boleh tasamuh. Kalau betul-betul masalah tu memang patut diberikan kelonggaran, sebagai ketua kita tasamuh, tolerate, beri toleransi. Kan? Itu contohnya. Jadi maknanya terlalu suka untuk menjadi ketua. Nabi kata sesungguhnya kamu amat menginginkan kepimpinan dan ia akan menyebabkan kamu menyesal di hari kiamat nanti. Dekat dunia memang kita rasa seronok dapat kuasa ni, jadi pemimpin, ketua, tetapi kita akan menyesal di hari kiamat nanti. Awalnya di dunia nikmat, dengan hartanya, dengan kemuliaannya, dengan bonusnya, dengan allowance-nya, kan? Memang kita rasa seronok. Sebab tu orang nak jadi ketua, kalau boleh jadi kan semua allowance. Sebab tu minyak naik dia tak kisah, sebab dia minyak dapat, kan? Tu tak payah bayar, contohnya kan. Rotek tak payah bayar, dapat bonus lagi, dapat allowance lagi. Jadi dia tak kisah. Nak naik harga RM3 pun tak kisah gallon. Kan? Nak naik RM4 pun tak kisah. Sebab apa? Bagi dia bila dapat jawatan itu, dia dapat segala-galanya. Kan? Tetapi dia akan menyesal di hari kiamat nanti, sebab setiap yang dia dapat, nikmat yang dapat itu akan dipersoaljawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disoal dan kita kena jawab. Kamu dapat allowance dulu, kamu dapat itu, dapat ini, apa kamu buat? Sampai sepatutnya kamu dapat allowance tu, patutnya kamu lagi rajin ke masjid. Sebab kamu pergi masjid free je. Dah lah masuk masjid free, minyak kereta free, kereta pun free. Kerajaan bagi contohnya tu, kamu masih lagi jauh daripada aku, kenapa? Apa nak jawab? Contohnya lah, macam kita ni, macam tuan-tuan, alhamdulillah lah, minyak kena bayar, kereta kena beli, semua kena bayar. Semua pula Allah kira. Setiap minyak tu, setiap titisan minyak itu, setiap usaha datang itu akan dikira sebagai ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita bersyukur tu. Jadi janganlah kita mengeluh sangat naik minyak. Nak takut-takut ni naik angin pula. Jadi maknanya, contohnya, itu contohnya, maknanya nanti di hari kiamat dia akan menyesal. Di dunia nikmat, tetapi di akhirat menjadi azab yang amat dahsyat. Dan ini sambung lagi, kiranya kamu mahu, biarlah aku beritahu kamu mengenai kepimpinan. Awalnya nikmat dan berikutnya penyesalan. Di dunia nikmat, tetapi di akhirat akan menyesal. Dan akhirnya azab di hari kiamat nanti. Kecuali mereka yang berlaku adil. Kecuali man adal, illa man adal. Kecuali mereka yang berlaku adil, iaitu melaksanakan hukum berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud. Sekiranya dia berlaku adil dan tiada orang lain yang layak memikul amanah tersebut
kecuali dia, sedangkan dia lebih utama. Di samping dia bersungguh-sungguh dalam memikul amanah tersebut seperti mana dilakukan oleh Nabi Yusuf AS, maka diperbolehkan. Kalau tak ada orang lain dah lebih adil, dialah insya-Allah yang akan dapat berlaku adil. Dia mampu menanggung amanah tersebut, itu tak apa, diperbolehkan. Tetapi itu pun ulama sebut kena hati-hati, sebab mungkin mula-mula okey, lepas tu kita dipengaruhi oleh iblis dan syaitan, oleh orang-orang yang jahat sekali kita ini, akhirnya kita pun tidak berlaku adil. Jadi kena betul-betul jaga niat tu. Sebab tu kadang-kadang orang kata kan, contoh dalam politik ni lah, kita tengok banyak orang sebut, kawan-kawan saya masuk politik pun sebut, dia kata politik ni kalau tak hati-hati Syarum, dia kata kau jangan masuk lah, dia kata. Sebab ustaz-ustaz pun lebu habis kan. Betul, dalam politik ni kalau tak hati-hati, orang yang ada ilmu pun, orang yang beramal pun boleh kecundang. Kadang-kadang dalam bentuk rasuah, dalam bentuk macam-macam lah. Ustaz ni yang cerita kat Anas ni ustaz, yang kena kat dia tu ustaz juga. Bila kawan-kawan dia jumpa kan, Syekh, takkan tak ada apa-apa projek untuk Anas kan, hantar dah jadi orang ni, berapa hantar nak bayar kat Anas, tengok belum apa-apa lagi ustaz tu. Anas baru tanya, kalau Anas bagi hantar projek, berapa hantar nak bagi Anas? Ya Allah, aku baru tanya ustaz, kata Anas baru tanya, takkan ada apa-apa projek kan, hantar dah kan. Dia tu berapa hantar nak bagi Anas? Astagfirullahaladzim. Lepas tu dia tanyalah, berapa hantar nak? Tanya pula tu. Kalau Anas hantar bagi Anas projek tu, berapa hantar nak? Dia tu paling kurang 25,000. Belum lagi dapat projek, dia dah minta dah 25,000. Itu yang na'udzubillah. Dia tu ustaz Anas macam nak menangis, kata seorang ustaz cakap macam tu. Maknanya minta rasuah dulu lah. Kalau hantar nak, boleh. Banyak orang beratur ni yang nak minta projek ni, kalau hantar nak, Anas bagi hantar lah. Maknanya dia tak ikut prosedur, dia tak ikut undang-undang, dia tak open tender dia. Lepas tu open kan, minta. Kalau hantar nak, ramai, adalah 5-6 orang tunggu. Tapi kalau hantar nak, Anas bagi hantar. Dia hantar kena bagi Anas 25,000. Wallahi Anas cerita dalam masjid ni. Dia tu memang betul lah. Dia tu betul bila Anas jumpa kawan yang politik ni, dia tu kalau tak kuat iman kan, janganlah masuk politik ni. Banyak cabaran. Kalau mereka tak berjaya melemahkan kita di sudut harta benda ni, dia gunakan perempuan. Pun berlaku juga. Dia hantar perempuan ni bukan yang tua-tua 30 lebih. Dia hantar semua yang umur sebelum 20-an. Kawan anak kena 3 orang dia hantar. Anak dara umur 16, 17, 18. Menggeletar lutut dia. Dan bukan orang Malaysia pula tu, semua orang luar. Perempuan luar. Dia tu, kalau you bagi projek ni, hadiah dia ni, duit tak nak, bagi perempuan lah. Menggigil lutut dia. Tak tahulah menggigil apa. Dia cerita kat Anas, wallahi, menggigil lutut dia. Sampai dia kata, ya Allah, apa aku dah buat sampai macam ni sekali. Orang penghinaan atas diri dia. Kalau dulu orang bagi dia benda-benda ni kan, rasuah ni, dia tolak. Last sekali orang bawa perempuan kat dia, umur 16, 17, 18. Ingat dia cerita, wallah. Masa dia cerita tu, bini dia sebelah Anas. Bini dia tu memang aku hajar suami ni ustaz, tak gunanya suami. Saya kata tak apalah, dia dah bertaubat dah, jangan marah dia. Memang kalau ikut hati ustaz, bini nak tumbuk dia kan. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah insaf dah, kembali ke pangkal jalan. Memang ujian dahsyat orang politik kan. Lepas tu hati-hatilah kan. Orang yang ada agama pun boleh rosak. Apatah lagi yang kalau memang masuk tu nak kejar dunia, tak ada agama, lagi rosak. Jadi kalau mampu untuk berlaku amanah seperti Nabi Yusuf AS. Siapa tak kenal Nabi Yusuf kan? Menteri Keuangan Mesir yang menjaga perbendaraan negeri Mesir. Ketika mana Nabi Yusuf mentadbir negeri Mesir, kalau kita tengok dalam tafsir, bukan setakat Mesir saja makmur pada masa itu, malah negara sekitarnya mendapat faedah daripada kemakmuran negeri Mesir. Ada negara yang minta pinjam, ada negara minta bantuan daripada Mesir. Ketika mana Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan, sebab makmurnya negara Mesir. Dia pandai pentadbir. Ketika negara sedang mewah, maka kata Nabi Yusuf, kita jangan bermewah-mewah sangat. Kita gunakan harta sekadar keperluan kita, yang lebih tu kita simpan dalam pemberdayaan negara. Dengan gandumnya, duit-duit dia kan, harta-harta emas ni simpan dia tu. Jangan kita belanja sehabis-habisnya. Sebab kata Nabi Yusuf, biasa akan berlaku 7 tahun hingga 10 tahun sekali akan berlaku kemelesetan ekonomi. Sampai sekarang ni ahli-ahli ekonomi pegang apa tu, teori tu. Nabi Yusuf dah punya idea tu. Kan Nabi Yusuf bermimpi yang apa ni, 7 ekor apa, anda pun tak ingat ayat tu kan.
Apa maksudnya? Negeri Mesir akan melanda satu zaman kemakmuran selama 7 tahun. Lepas tu akan masuk tahun berikutnya, negeri Mesir akan dalam keadaan kemelesetan. Ekonomi merudum. Maka Nabi Yusuf kata masa kita mewah ni kita berhati-hati. Sehingga duit yang disimpan, harta gandum yang disimpan itu mampu memberi pertolongan pada negara-negara yang sekitar jiran-jiran dia. Itulah kehebatan Nabi Yusuf alaihi salam. Boleh nak jadi ahli politik, tapi jadilah seperti Nabi Yusuf alaihi salam yang amanah. Bukan bila jadi pemimpin je mengayakan diri dia. Mana banyak dah tengok, jumpa kan, kita kenal dia. Daripada orang yang tak ada apa tu, bila jadi pemimpin je kereta sampai 3-4. Mana dia dapat? Sekejap dalam masa tak sampai setahun, kereta sampai 3-4. Rumah daripada rumah biasa kan, dah jadi banglo. Tapi rakyat ni dia tak peduli pun. Kan mengadulah macam-macam pengaduan TV3 lah apalah, dia buat tak tahu, dia buat tak dengar. Nanti dia kata kalau habis apa ni, sampai bini dia kata, bang macam mana bang, dah banyak orang mengadu ni, tak apa dia kata, habis term ni kalau dia kalah pun tak apa dah, kita dah kaya. Astagfirullahaladzim. Wallah dia cakap macam tu tuan-tuan. Yang cerita kat Ana ni, dia punya setiausaha politik dia ni. Kalau ada orang rakam ni nanya aku kan. Ana kalau ada orang tanya Ana lagi jumpa tu lah setiausaha politik dia tu. Dia boleh cakap macam tu. Bini dia kata, bang macam mana kita ni kan, tak takut ke bang? Dia kata tak apa, dia kata kalau kita kalah term ni ikutlah, dia kata kita dah bina kekayaan dah banyak dah, kalau kalah pun tak apa, dia kata dah kaya. Astagfirullahaladzim. Tapi yang bawah ni, rakyat yang susah ni, dia tak peduli pun. Tunggu pula nanti 4 tahun lagi, beberapa tahun lagi, dia akan berkempen pula, pilihlah aku kan, dia lah yang terbaik, dia pembohong. Na'udzubillah kan. Itu contoh. Cukup dah kau jangan masuk politik pula. Astagfirullahaladzim. Tanda-tanda lain ialah sukakan penonjolan diri. Apakah tanda orang yang hubur riasah ni, hubur zuhur ni? Antaranya sukakan penonjolan diri di dalam mana-mana majlis melalui ucapannya yang hebat dan mewajibkan manusia mendengar kata-kata tersebut oleh jumlah manusia yang ramai. Dia suka kalau dia dalam majlis, dia suka nak menonjolkan diri dia. Sama ada dengan cara dia bercakap, gaya dia, cara dia berpakaian. Dia nak kalau dia dalam majlis tu, orang semua beri perhatian pada dia. Dan dia akan bercakap dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang orang tak faham. Yang bahasa-bahasa yang bombastik. Kan? Orang dengar tu apa benda dia cakap. Lagi orang tak faham tu, lagi dia rasa kan? Lagi tak faham tu rasa hebat. Kan? Contoh anak pernah semayang satu masjid, kesian imam tu. Imam dah tua dah. Baca teks kan? Teks Jumaat tu. Dia umat Islam menjadi umat Islam yang kometot. Lepas tu dia terdiam. Kometot dia. Dia baca agak jawi. Dia kometot. Lepas tu dia ulang balik 3 kali dia ulang. Umat Islam mestilah menjadi umat yang kometot. Lepas tu dia terfikir, kenapa pula kometot? Patut jadi yang besar lah, yang hebat. Bila sekali lepas semayang tu Pak Imam bukan kometot, committed. Apakah bendanya dia pun tak tahu. Itulah bahasa terlampau ni sangat kesian imam tu. Dia kata anda tak faham apa tu kometot. Committed ni mana kita mesti berpegang teguh dengan Islam. Oh dia kata bahasa apa tu, dia kata kesian imam tu kan. Patutnya ustaz yang tulis teks tu kan, tak tengoklah juga, tak payahlah guna bahasa tu kan. Ni bahasa-bahasa dia baca dia pun tak faham. Imam tu tanya imam macam khutbah dia faham tak? Aku pun tak faham lah kan. Dia eloklah berguna bahasa-bahasa yang biasa. Kecuali lah dia baca khutbah tu di tempat-tempat universiti ke kan, tempat-tempat orang terpelajar ke, tak apalah dia guna bahasa-bahasa. Tapi kalau kat kampung ni, kat kampung Sungai Pusu contohnya, astagfirullahaladzim kan. Sian imam tu komentot dia kata, anak pun nak daripada ngantuk jadi ngantuk kan, jadi nak tergelap pula. Bahkan ada yang bertindak lebih berani dengan memaksa orang lain bangun, kemudian mereka duduk di tempat tersebut. Itu tanda orang sombong ni, orang yang sukakan penonjolan diri. Kalau dia datang satu majlis, dia minta orang bangun, dia tu hormat kat dia. Tu antaranya sebab sehingga Nabi sebut kan, Nabi sebut dalam hadisnya ya, anda baca hadis dia. Ada tak ada ni? Tak ingat pula kat mana ya. Oh ni anda ambil dalam kitab lain. Bahkan ada janganlah seorang itu membangunkan seorang yang lain dari tempat duduknya, kemudian dia bertindak duduk di atas tempat duduk itu supaya orang pandang dia mulia. Jangan demikian. Na'udzubillah. Hadis sahih Yang ke-10. Cukup tuan-tuan ke nak tambah lagi? Cukuplah kot dia dah sambung yang ke-10 kan, sebab cukuplah yang banyak-banyak sangat. Ini tazkirah ni biar pendek
Kalau banyak-banyak tak ingat. Tak ingat nak amal. Saya pun tak sempat nak amal, jadi baru sampaikan je kan. Jadi insya-Allah semoga kita jadi orang yang sentiasa memelihara iman kita. Jangan sampai kita iman kita lemah kan, sehingga tak mampu nak berbuat kebaikan dan sebagainya. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.